since Tuan Mara Effendi is here, anda nak tanya kan soalan tentang hukuman gantung sampai mati kan? Right? Shall we start with that? And kalau ada apa-apa soalan, type di chat box. Saya akan berada di chat box ni, saya akan jawab. Alright, Tuan Mara Effendi, Ya, Dato'. say hi. Hai, Assalamualaikum semua. Sorry ganggu. Tidak mengganggu pun. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Mara Effendi untuk sudi datang penceramah jemputan khas untuk berbincang ataupun just to have coffee chat. Coffee is yours, individual coffee, chat with ours. Alright, coffee and chat tentang hukuman gantung sehingga mati. Okay, tempoh hari saya dengan Tuan Mara Effendi, I think last bila ya Tuan? 22 hari bulan. Monday. Ya. Last Monday, kami di penjara Al-Lustar speak with Tuan. Apa dia? Ya. Nama Tuan pegawai khas tu apa Tuan Mara? Tuan Rizalma. Tuan Rizalma, pengarah Timbalan Pengarah Penjara Al-Lustar. Ya, yang banyak pengalaman dan juga beliau merupakan the pioneer dalam menjalankan hukuman mati. Tuan Salimi, orang datang untuk bekerja lah. Tengok SV dulu. Apa nak tengok Tuan Salimi? Tengok SV dulu. Dia tengok SV dah habis masa kena balik. Apa Tuan Salimi? Aku nak turunkan markah dia lah. A+ pergi A- sikit. Okay, there's a question started here. Pada pandangan Tuan, adakah kerajaan Malaysia akan pertimbangkan semula hukuman gantung sampai mati? Untuk Alright. Ya, dia mula dengan pandangan Tuan Mara. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan, puan-puan. Untuk pandangan saya lah, ni pandangan saya. Daripada perspektif interview yang telah dibuat, ada 2 atau 3 interview yang dibuat, masing-masing menyatakan bahawa hukuman mati tu ada part yang perlu dimansuhkan, ada part yang perlu diteruskan. Tapi kalau kita tengok balik dengan keadaan kerajaan sekarang, saya rasa hukuman mati tu takkan dimansuhkan dalam erti kata macam keseluruhan. Mungkin secara mansuh mandatori mengikut jenayah yang dilakukan. Contohnya macam pengedaran dadah. Ada skop-skop yang tertentu yang boleh nak dimansuhkan. Contohnya mandatori ni daripada segi pemansuhan yang dikatakan adalah segi mandatori, memansuhkan mandatori, bukannya memasukkan secara keseluruhan. Contohnya hakim diberi hak untuk menjatuhkan hukuman selain daripada hukuman mati. Itu yang kerajaan nak tengok. Bukannya yang kerajaan yang perlu tengok bukannya nak masukkan semua, tapi dia akan tengok kepada berat kes tersebut. Contoh dalam kes hukuman mati yang melibatkan kes-kes pengedaran dadah. Okay. Sebab apa yang kita tengok daripada segi interview yang kita dah buat, memang jenayah-jenayah berat, contoh hukuman jenayah bunuh, jenayah yang menyebabkan kematian, seks, rogol hingga menyebabkan kematian, incest, semuanya ramai yang diinterview tu dia nak hukuman mati tu memang dikenakan. So saya rasa dengan keadaan sekarang ni memang hukuman mati tu akan diteruskan. Seperti yang kita dah tahu, kita dalam keadaan moratorium. Saya pun terkejut juga bila kita kata moratorium itulah penangguhan. Maknanya daripada 2014 tiada sebarang aktiviti pelaksanaan hukuman mati dibuat. Tapi bila kita rujuk pada penjara, sebenarnya sampai tahun 2017 ada je hukuman dijalankan. Lebih kurang yang terakhir ialah pada tahun 2018 iaitu 5 ke 6 hukuman dijalankan. So benda ni macam dia kata kita ingat benda ni tangguh, sebenarnya tak. Yang ditangguh ialah pada start daripada kerajaan PH ambil alih
sampailah sekarang ni masih belum ada hukuman dijalankan. Selepas tu bila keadaan sekarang ni, kerajaan baru ambil alih, pegawai penjara ada maklum dia orang dalam keadaan standby. Maknanya dia orang dalam keadaan memang nak menjalankan hukuman mati itulah, yang mana yang ditangguhkan ni. Anggaran lebih kurang 500 masih dalam standby. So pada saya, pendapat saya, memang hukuman mati ni takkan dimansuhkan lah. Itu je. Okay. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Apa nama? Okey, saya nak tanya pendapat tuan sikit lah berkaitan dengan penangguhan ni. Start daripada 2017 kan? Tuan cakap tadi kan? Tapi 2017, okey. Okey, masih lagi dilaksanakan. Tetapi masih lagi ramai yang belum dilaksanakan hukuman mati ni. Kan? So, dalam tuan duk tengok setakat yang kajian yang tuan buat ni, apakah dia punya implikasi berkaitan emosi dan juga dia punya apa orang cakap tingkah laku pesalah tu lah. Selagi mana dia nak tunggu dia punya turn untuk hukuman mati sama ada dijalankan ataupun tidak. Faktor tu. Benda ni saya ada ajukan kepada pegawai penjara tersebut. Sebab kita tengok tentunya kaitan emosi ni memang dia orang rasa takut apa semua kan. Tapi sebenarnya bila satu hukuman dijatuhkan oleh mahkamah tinggi, dia akan tunggu dalam serta-serta masa, dan masa ni akan ambil masa lebih kurang 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Sampai ke dia nak pergi masuk ke board untuk dapat pengampunan. Kebiasaannya pengampunan ni dia akan tengok Sultan akan baca semua sekali berkaitan dengan fakta-fakta kes untuk merilaikan dia sama ada dia diampun atau tak. Kalau tak, dia akan proceed kepada pelaksanaan hukuman mati lah. So sekarang ni ada lebih kurang 500 dan dia akan jumlah sekarang ni 1720 something, 20 lebih. Dan penjara dalam keadaan bersiap sedia untuk melaksanakan hukuman tu dalam tempoh masa yang akan datang ni lah. So apa yang dia orang beritahu pada saya, emosi dia orang ni pada mulanya memang terganggu lah. Tapi macam kita lah, kita tak tahu bila kita mati. Kan? Bila kita terkena satu-satu musibah contohnya, kita akan ingat pada perkara mati tu. Tapi lepas bila dah lama, contoh kita kena penyakit, doktor kata kita akan mati. Tapi bila dah lama, dah tak tahu pula bila time mati. Macam dia orang juga, dia orang takkan tahu masa dia orang mati. Walaupun penjara dia orang dah tahu kata dia orang akan dikenakan hukuman mati, tapi dia orang takkan tahu tarikh tu sampai 1 hari sebelum pelaksanaan dibuat. So ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima, ada yang pada mulanya insaf, tapi bila dia dah jadi immune dengan keadaan penjara tu, dia balik kepada keadaan asal. So ini yang membimbangkan sebenarnya kalau hukuman mati ni dimansuhkan, kita katalah dia kena penjara sepanjang hayat. Maknanya dia duduk dalam tu sampai mati. So ada satu tahap yang mana dia orang akan rasa aku pun nak mati kat sini, jadi biarlah aku buat jahat pun tak ada siapa yang peduli. Aku buat jahat pun, aku buat baik pun bukan ada aku boleh keluar. Macam tu. Itu yang diorang takut. Pihak penjara takut nak letakkan penjara sepanjang hayat ni sebab tu. Sebab sampai masa bila manusia ni bila dalam keadaan yang dia dah immune dengan keadaan sekeliling dia, dia akan balik kepada asal dia. Ada setengah boleh berubah, ada setengah boleh terima. Ada setengah memang tak ada rasa apa pun. Macam itulah keadaan dia dalam penjara yang sekarang ni, yang dimaklumkan oleh pegawai penjara itulah. Tuan, ada tak statistik yang menyatakan daripada kesan emosi ni telah menyebabkan diorang ni menjadi apa cakap gila? Ada tak?
setakat ni saya tak dapat lagi cari yang tu, yang melibatkan keadaan-keadaan tu lah. Itu yang sebenarnya titik beratkan oleh penjara dalam mengelakkan dia orang ni tahu bila keadaan dia orang ni akan dikenakan hukuman. Sebab apa yang dimaklumkan bila hukuman yang dijatuhkan selepas board meeting untuk pengampunan sultan, kalau tak diterima, dia akan balik kepada Mahkamah Tinggi untuk proceed kepada jatuh hukum. Jadi bila proceed untuk jatuh hukum, hanya mahkamah dan kumpulan pegawai khas saja yang akan tahu bila dia ni akan dilaksanakan hukuman mati. So mahkamah akan minta tarikh, actually dia bincang tarikh dan dia akan tetapkan tarikh. Dan benda ni rahsia, sampailah keluarga dia pun takkan tahu, semata-mata untuk mengelakkan dia punya keadaan emosi yang terganggu. Sebab akan ada banyak yang tak boleh terima. Contohnya tak boleh terima. Ada yang waktu nak laksana tu pengsan, ada yang sakit, tapi by the time dia perlu laksanakan, tak kira apa juga keadaan, dia akan laksanakan. So far belum ada lagi kajian yang melihat kepada emosi orang. Bukan tak ada, saya pun tak pasti lagi. Nak kena cari baliklah berkaitan dengan tu, hal emosi yang berkaitan ke atas panduan akhir ni. Okay Tuan, thank you. Terima kasih Tuan Feiruz. Tuan Mara, dia ada soalan ni. Soalan daripada Tuan Hafiz. Adakah hukuman mati ini adalah sesuai atau cara terbaik untuk mengurangkan kesesakan banduan di dalam penjara? Pendapat saya akan ikut kepada pada sekarang ni lah. Saya akan rely pada yang saya dah temu ramah. Memang sebenarnya isu ni ada wujud. Lebih baik laksanakan hukuman mati. Kajian daripada bacaan yang saya buat, ada penjara-penjara luar negara yang menyatakan bahawa hukuman mati ni kos dia tinggi. Kos dia tinggi daripada kos-kos penjara yang ditetapkan lah, penjara serata seumur hidup ke apa ke. Tapi bila saya tanya pada pihak penjara, dia orang kata kos hukuman mati adalah lebih murah berbanding hukuman-hukuman lain lah, alternatif lain. Sebab dia ada beritahu satu perkara tentang sifat manusia ni yang orang kata dalam teori hukuman ni dia ada teori deterrence yang mencegah. Okay? So dia kena bagi satu pada masyarakat, pada orang yang nak kena hukuman mati, kan? Kesan akibat daripada perbuatan dia orang ni lah. So macam tu lah, dia lebih kepada kita nak tunjukkan pada dia orang ni apa dia orang punya kesan di atas jenayah yang dia orang buat. Memang tak ada hukuman lain. Sebab kalau kita bagi hukuman lain, dia akan melibatkan kos yang tinggi, satu. Lepas tu pegawai penjara yang akan handle dekat dalam ni. So kes-kes bunuh, misal kata kes bunuh, apakah hukuman yang selayaknya untuk orang yang membunuh secara kejam? Bukannya orang yang bunuh untuk mempertahankan diri, tapi orang yang bunuh secara kejam. Sebab bila dia dah lakukan jenayah tu, bila kita tengok selayaknya dia macam mana. Contoh kita tengok Tuan Adinat sebelum ni ada beritahu dia tak suka kepada hukuman mati sebab dia melanggar hak asasi manusia. Tapi bila dia melakukan sesuatu yang kejam, contoh pembunuhan, lepas tu rogol sehingga menyebabkan kematian, orang ni patut dikenakan hukuman mati. Macam itulah. So dia memang kalau ikutkan tak adalah hukuman selain daripada hukuman mati untuk orang-orang yang melakukan jenayah kejam. Kecuali kalau ada
kebanyakan kajian dia tunjuk kepada hukuman-hukuman ni dia tengok darjah kesalahan. Contoh mengedar dadah setakat 15 gram. Kita rasa macam yalah ikut undang-undang 15 gram boleh kena hukuman gantung lah. Tapi bila kita tengok balik kepada fakta kes, mungkin dia waktu tu nak isap, disimpan untuk isap. Jadi benda-benda tu perlu dia tengok balik lah. Okey tak? Alright, okay. Soalan seterusnya Tuan Mara. Tuan pergi lawatan ke penjara, ada masuk ke bilik hukuman sel akhir tu tak? Pengalaman Tuan secara keseluruhan lawatan ke penjara Al-Ustaz, ceritakan. Waktu sebenarnya dia macam ni, berkaitan dengan hukuman mati ni, dia ada satu benda yang rahsia. Dan dekat Al-Ustaz, penjara Al-Ustaz tak ada tempat untuk hukuman mati. Yang ada tak silap saya 3 tempat, Taiping, Sungai Buloh dan satu lagi di Kajang. 3 tempat tu saja. So di Al-Ustaz memang tak ada. Jadi pertemuan kami dengan pegawai penjara tu pun dalam keadaan yang orang kata rahsia, dan sebenarnya jawatan dia sebagai pegawai khas tu pun tak ramai yang orang tahu apa tugas dia. Jadi kami tak masuk dalam penjara, kami di bahagian luar berbincang dengan pegawai penjara tu, and then tak boleh buat rakaman apa-apa berkaitan dengan interview yang kami buat. Tak boleh pakai. Okay. Tuan Mara, Ya doktor. there's one more question from Tuan Azim. Nak tahu pengalaman berbicara dengan banduan akhir jika ada. Tak adalah, kami tak diberi peluang untuk berbincang dengan banduan akhir. Saya akan jawab soalan ini kenapa kami tidak diberi peluang untuk berbincang. Contoh penyesalan atau apa perasaan pada ketika itu sebelum hukuman dijatuhkan dan perjalanan banduan akhir. Okay, dia nak tahulah apa perasaan banduan akhir itu sebelum ataupun semasa hukuman dijatuhkan. Apa yang dibuat banduan? Adakah permintaan yang selalu diinginkan banduan akhir tu dikabulkan ke? Right? Macam yang saya maklum tadi, banduan akhir ni dia akan tahu, contoh besoknya pelaksanaan akan dibuat pada jam 5 dan 6.30 pagi hari Jumaat. Semua pelaksanaan hukuman mati akan dilaksanakan pukul 5 hingga 6.30 pagi hari Jumaat. Tak kira dia Muslim, Hindu ataupun lain-lain agama. So hukuman dia akan jalankan time tu. Okay. Jadi hari Khamis tu dia dia benarkan jumpa dengan keluarga. Waktu tu dia takkan tahu lagi dia kena hukuman gantung, sebab yang tahu tarikh dia adalah pegawai khas, pegawai tugas khas. Pegawai tugas khas ni ada 10 orang je. Kalau kita kidnap 10 orang ni, takkan ada hukuman gantung dekat Malaysia ni. Sebab tak ada siapa lagi yang tahu. Macam itulah dia punya kerahsiaan dia. Lepas tu, diorang ni akan bawa OKT ni jumpa dengan keluarga. Tapi kebiasaannya, mereka dah dapat agak lah. Cuma tak tahu bila lagi nak jatuh hukum. Lepas tu, petang tu, dia akan minta apa-apa saja keperluan yang OKT nak ataupun tahanan ni, banduan akhir ni nak. Contohnya makanan apa yang dia nak, apa-apa lagi lah, dan dia orang akan fulfill lah benda tu semua. Sebab besok pagi pukul 5 pagi dia akan diambil dan dibawa untuk melaksanakan hukuman gantung. Dan pelaksanaan ni betul-betul sangat cepat daripada apa yang diceritakan oleh pegawai tugas khas. Antara kalau sel di Kajang, dia kata lebih kurang dalam tak sampai dalam 20 minit. Tak sampai pun 20 minit, tak sampai 15 minit. Lock up dia tu dengan tempat sel tu dekat, dia akan grab, terus bawa dan terus jalankan hukuman. So, apa saja perasaan OKT ketika tu, tak ada siapa yang akan kisahkan, sebab pelaksanaan mesti dijalankan jam 5 hingga 6.30. Tak boleh 4:45, tak boleh 6:45, tak boleh. Dia mesti 5 hingga 6.30. Jadi dia orang kena cepat, tindakan dia orang cepat. 5.30 hingga 6.30. 5.30, sorry.
5,5 sampai 6,5 dalam range tu lah. So selalunya pegawai tugas khas ni dia memang dia orang takkan tengok pada emosi dia, kesihatan dia, apa saja, dan bila dia bawa keluar tu dia nak jalankan hukuman. Jadi tak adalah melihat kepada emosi atau apa-apa. Sakit ke, pengsan ke, pelaksanaan akan dibuat. Dan cara-cara pelaksanaan dia pun dia cerita memang detail, dan satu pengalaman yang baik lah bagi macam orang macam saya lah, untuk tahu keadaan macam mana pelaksanaan itu dibuat. Kalau selalu kita tengok dalam TV, dia berdiri sendiri, tapi sebenarnya pelaksanaan dia kena pegang, dukung, atau ampu. Lepas tu semua dalam keadaan yang cepat lah. Dia kata takkan ada rasa apa-apa pun time tu, jalan, jatuhkan hukuman, lepas tu habis lah. Sekejap je, memang sekejap. Satu sesi akan jalan 3 banduan akhir sekaligus. Maknanya ada 3 on the spot jatuh. Kalau kata 5,5 jalan, 5,5 tu 3 terus. Dia tak ada satu. 3 sekali jalan. So dia orang tak akan sempat tengok emosi. Memang dia kata ada yang keadaan yang tak boleh terima, situasi tu sambil dah letak tali di tengkuk pun masih kata saya nak jumpa lawyer. Ada yang kuat agama akan ingat pada Tuhan dia, ada yang boleh terima, ada yang itu dah emosi yang ada waktu tu. Okay. Next question Tuan Mara, apa pandangan Tuan? Adakah pemansuhan hukuman mati ini adil bagi penjenayah dan adil bagi mangsa keganasan jenayah? Just for sharing. Untuk pendapat saya, setakat ni yang saya baca ikut ada teori punishment ni, teori hukuman yang mana ada banyak teori dalam dia. Salah satu ni adalah retribution, iaitu pembalasan. Contoh-contoh pembunuhan kejam ni, apa yang kita nak bagi kepada pelaku ataupun penjenayah ni, apa timbal balik atau hak asasi dia, dan apa hak asasi kepada keluarga mangsa, contoh kes bunuh. Keluarga akan mengharapkan satu pembalasan ke atas tindakan jenayah yang dilakukan oleh penjenayah ni. Itu ya salah satu teori retribution, iaitu teori pembalasan yang melihatkan kepada istilah an eye for an eye, a tooth for a tooth. Maknanya dia perlu balas balik. Sebab tiada satu perkara yang hukuman yang lebih baik bagi kes-kes yang kejam ni, pembunuhan, selain daripada dikenakan dikenakan hukuman mati itu sendiri. Contohnya dalam agama Islam pun kita tahu yang kalau kita mengambil nyawa, hendaklah kita mengambil nyawa orang tu balik. Macam itulah. So saya setuju dengan hukuman mati dilaksanakan kepada orang-orang yang melakukan kes-kes pembunuhan yang kejam. Okay? Perkara-perkara jenayah yang kejam lah. Okay. Alright. Okay. Tuan Mara, the next question daripada sahabat karibmu, Tuan Salimi. Melalui research yang dijalankan, apakah pandangan rata-rata masyarakat terhadap pemansuhan hukuman mati? Ini kami belum habis research ya, sabar dulu ya Tuan Salimi. Setakat ni memang kita tak habis research lagi. Melalui pendapat yang kita dapat daripada sesetengah yang kita dah temu ramah dan juga yang kita dah tanya pendapat mereka, bergantung kepada situasi keadaan jenayah. Ada yang bergantung kepada situasi keadaan jenayah, ada yang perlu melaksanakan hukuman mati ni. Perlu kita ingat bahawa dalam aspek pelaksanaan hukuman mati ni ada kriteria politik yang dipermainkan. Contohnya, kita sedar bahawa sebelum ni kerajaan PH meletakkan bahawa pemansuhan hukuman mati itu satu agenda mereka dalam diorang punya buku agenda PH tu. Saya lupa buku apa tu. Lepas tu, benda ni sebenarnya satu mainan. Saya ada tengok kajian yang diorang buat.
apa yang diorang nak ialah memasukkan perkataan mandatory. Yang ini memberi ruang kepada hakim atau mahkamah untuk meletakkan pelaksanaan hukuman mati ni, meletakkan hukuman mati ni kepada satu hukuman yang lain. Sebagai contoh, kes-kes 39B yang dadahnya tak banyak, tapi taklah macam dia boleh dikaitkan dengan aktiviti pengedaran dadah. Cuma mungkin waktu tu dia nak isap, dia ambil stok dia banyak. Jadi dia kena tangkap. Memang dia ada dadah kita sebab hukuman untuk undang-undang jenayah dadah ni untuk 39B ada certain dia melihat kepada kandungan dadah tu. Kalau 15 gram, so dia kena hukuman mati. Jadi benda-benda yang macam ni yang betul-betul sikit ni, hakim boleh bagi peluang kepada pesalah tu untuk bagi hukuman penjara 20 tahun, 25 tahun. Itu yang dia nak tekankan, tapi bukannya untuk memasukkan seterusnya hukuman mandatori, hukuman mati mandatori tu. Tapi sekadar memberi ruang kepada hakim untuk tengok balik kepada fakta kes. Sebab ke bot untuk pengampunan pun, Sultan akan tengok kepada fakta kes keseluruhannya. Dia tak akan tengok kepada betul ke dia ni buat ke apa, dia akan baca balik fakta kes tu. Daripada mula tangkap, mula kejadian sampailah ke mahkamah tinggi. So, benda-benda yang macam tu, kita tengok kalau kena pada banduan akhir yang memang orang kata genuine buat salah tu, memang layaklah dia kena hukuman gantung. Okay. Alright. Tuan Mara, soalan seterusnya, jom baca bersama ya. Panjang daripada Tuan Suhaimi ni. Tuan DSP kita tanya, daripada bacaan saya, jumlah yang menunggu hukuman mati adalah 1,279 orang. Iaitu 932 adalah banduan di bawah Section 39B. Akta dadah berbahaya. Dan 317 adalah Section 30KKK. Soalannya di sini, adakah atau apakah faktor sebenar yang menghalang hukuman mati ini dijalankan? Kedua, rasanya alasan pertukaran kerajaan yang memerintah agak tidak boleh diterima. Kami jawab soalan satu je. Soalan dua tentang kerajaan tu mungkin tak kot. Untuk soalan pertama tadi macam mana? Soalan pertamanya tanya, apakah faktor sebenar yang menghalang hukuman mati ini dijalankan? Okey, faktor yang menghalang hukuman mati. Okey Tuan, berkaitan dengan faktor menghalang hukuman mati ni, kita ada desakan luar yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebenarnya kita terima benda ni dah lama dah. Tahun 2014, 2015 kita dah memang membincangkan tentang hal ni. Tapi kita silentkan benda ni. Kita sebenarnya hukuman mati tu dijalankan. Itu yang saya terkejut sebab bila saya tanya pada pegawai penjara, saya tanya bila kali terakhir hukuman mati dijalankan, ialah pada 2017. Tapi benda yang dinyatakan dalam internet ataupun dalam media sosial adalah dalam keadaan moratorium. So saya tanya, apakah moratorium yang dimaklumkan kepada masyarakat melalui media? So ini quite macam satu, saya pun tak faham bila saya tanya berkaitan dengan statistik, dia kata benda tu semua betul. Dia kata hukuman kepada pembunuh ataupun kes-kes murder memang dijalankan, tak ada moratorium, kecuali pada kes-kes yang dia tengok macam kes dadah, memang ditangguhkan sampailah kerajaan PH ambil alih itu, dia orang stopkan, tak ada hukuman. Last hukuman ialah awal tahun 2018. Itu adalah yang dimaklumkan kepada saya lah. So apa faktor dia? Faktor dia adalah kita tengok desakan hak asasi manusia. Bila kita kata hak asasi manusia ni, kita tengok dia lagi hebat bila ada mainan politik lah. So bila masuk kepada kerajaan yang baru, kerajaan PH, dia menekankan salah satu dia punya apa yang dibawa dalam janji dia tu, janji yang ke-27 ialah memasukkan hukuman mati.
Jadi dia orang stopkan hukuman mati lah dan teruskan kajian. Sampailah ke hari ini tukar lagi masih belum ada sebarang sebarang pelaksanaan. Cuma penjara dah dalam keadaan standby untuk melaksanakan hukuman tersebut. So alasan yang kata PH, macam mana yang soalan kedua tadi, alasan Soalan kedua tadi, apakah rasanya alasan pertukaran kerajaan yang memerintah agar tidak boleh diterima. okey. Berkaitan dengan alasan, bukan nak guna alasan kerajaan memerintah. Dia kira macam ni, bila manifesto, dapat pun. Manifesto kerajaan PH adalah untuk memasukkan hukuman mati. Jadi diorang letakkan benda tu dalam kajian dan diorang hold dulu pelaksanaan hukuman mati. Bukan kata alasan sebagai kerajaan, tak, bukan. Tapi kita tengok memang janji Pakatan Harapan pada manifesto dia yang ke-27 menyatakan dia nak memansuhkan hukuman mati. Okey, masukkan hukuman mati mandatori. Tapi benda ni pun memang waktu tu PM Tun M pun ada beritahu dalam sidang, dia kata benda ni sukar tapi dia akan tengok part mana yang dia akan mansuhkan. Itu sebab saya kata bila adanya mainan politik kita nampak benda tu kabur. Padahal dia nak beritahu nak masukkan mandatori tu bagi kes-kes tertentu. Mandatori tu maksudnya memang dah tak ada hukuman lain lagi dah. So hakim dah tak boleh nak bagi choice kecuali hukuman mati. Itu yang dia nak masukkan. Tapi kita dengar dalam media dia wawarkan tentang nak masukkan terus. So tak betul lah. Bagi saya lah, tu pendapat saya. Tak ada nak kata alasan kerajaan tu lah. Sebab itu janji dia orang. So bila janji dia orang kena tunaikan. Rasanya benda ni ada dalam media, semua diwar-warkan. Okey. So tak pasti sama ada menjawab soalan tuan atau tak, di apa-apa tengoklah macam mana. Okey, betulkan saya kalau saya silap Tuan Marah, apa yang saya dengar hari itu adalah macam even moratorium tu, manifesto itu, it's a moratorium terhadap 39B sahaja yang melibatkan jenayah bila mangsa dah mati. Memang tak ada alasan untuk mansuhkan hukuman mati. Dia lebih kepada 39B actually. Kalau jenayah memang confirm lah, dia tak ada macam kita ada pertimbangan. That's what I heard. Moratorium ni dia macam tu. Yes, itu yang saya pun kira satu yang barulah sebab kita faham moratorium terhadap hukuman gantung mandatory, pelaksanaan hukuman gantung mandatory, tapi tak nampak di mana-mana yang mengatakan bahawa kita ada divide antara kes murder dengan kes narkotik ataupun kes dadah Seksyen 39B. Tapi bila kita rujuk balik kepada pihak penjara tu, dia kata memang kes murder pelaksanaan dijalankan sampailah ke awal tahun 2018. Okay. And also just nak tambah sikit, kes 39B tu bukan yang macam Tuan Mara kata lah lebih daripada 18 gram, lebih daripada 15 gram. Contohnya ada 18 gram. Memang kita akan charge tapi hakim still consider yang selalunya hukuman mati tu 200 kilo. Yang kilo-kilo tu lah yang diberikan hukuman gantung. Am I right Tuan Mara? Ya, betul. Itu yang dimaklumkan oleh pegawai khas penjara tu. Ada satu lagi, sorry Tuan. Okay, ada satu lagi yang saya terbaca yang manifesto tu juga ada cakap dia masukkan mandatory sahaja, bukan hukuman mati. Dia masukkan mandatory, cuma hukuman mati sahaja. Maksud dia kalau tak mati pun dia still jalani hukuman lah. Kan? Itu yang selalu kita bayangkan. Kalau kita gantung dia tak mati, kira dia lepas. Macam tu kan Puan? Kira dia dah jalani hukuman. Maksud dia masukkan mandatory sahaja. Maksud dia dijatuhkan hukuman mati, tak ada mandatory. Okey, Puan. Terima kasih Puan. Untuk soalan ni pun saya ada tanya.
Sebab dia kata bila kita kata mansukan mandatori, memang kita akan ingat kalau dia gantung tak mati, dia dibebaskan. Tak ada isu tu. Sebenarnya bila kita kata memasukkan mandatori ni secara keseluruhannya ialah memberi kepada hukuman lain selain daripada hukuman gantung. Hukuman gantung ialah gantung lah. Okay? Dia mandatori ni, memasukkan hukuman gantung mandatori ni maksudnya memberi hak kepada hakim untuk jatuhkan selain daripada hukuman gantung. Bila kita kata hukuman gantung mandatori, memang semestinya dalam undang-undang tu tak ada hukuman lagi dah. Memang mandatori, mati, memang gantung mati terus. Tapi untuk memasukkan dalam erti kata memasukkan mandatori ni, dia memberi hak kepada hakim meletakkan hukuman selain daripada hukuman gantung. Bila kita kata dia kena hukuman gantung, dia tetap akan mati. Contohnya ada kes bunuh. Okay? Kes bunuh dia kena hukuman gantung. So walaupun kes katalah mandatori dimasukkan, dia kena hukuman gantung. Sebab apa? Genuine kes dia memang pergi bot sultan pun sultan tak ampunkan dia. So dia kena hukuman gantung. Nak tak nak dia takkan ada, saya tanya takkan ada isu orang gantung tak mati. Sebab dia ada bincangkan kes-kes yang menarik, contoh-contoh kes yang menarik perhatian di Malaysia ni yang kena kes hukuman gantung. Dia kata tak pernah ada orang yang digantung tak mati. Mesti mati. Sebab dia tak boleh tak mati, dia mesti mati. So yang puan tanya mesti sebab puan ingat kalau kita habis masukkan mandatori, maksudnya kalau dia kena hukuman gantung tak mati lepas. Takkan ada isu tu. Sebab hukuman gantung ialah pengakhir kepada hukuman yang mana dia akan mati. Contoh, Alright. Ada apa ni Tuan Suhaimi, dia tanya, Tuan DSP kita dia tanya lagi, bercakap hal kos ya. Kalau tak salah saya, kos untuk menguruskan badan hukuman mati cuma sekitar 2,000 lebih. Adakah ini benar? Jika benar, kenapakah masih ada cadangan untuk mansuhkan hukuman mati mandatori yang mungkin digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup atau lain-lain yang memakan kos yang lebih tinggi di penjara. Okay, and then Tuan Salimi ada bagi dia punya press statement semua-semua tu lah. Tentang kos 2,000 itu saya rasa kami tidak begitu pasti. Tapi benarlah dia sedikit saja kos menjatuhkan hukuman mati itu. Sedikit kan Tuan Mara? Dia tak begitu. Tak apa clear. Tapi saya dengar sikit-sikit. Berkaitan dengan kos hukuman mati tu, dia memang takkan lebih daripada hukuman penjara seumur hidup ataupun sepanjang hayat. Yang mana kos dia lebih tinggi sebenarnya. Tapi itulah isu yang dibawa berpandukan pada kajian luar. So, salah satu isunya adalah berkaitan kos lah. Tapi bila kita rujuk, maknanya kos yang ada di Malaysia ni memang terlalu tak tinggi lah. Upah untuk menjalankan hukuman mati pun yang dijalankan satu kepala 500. So ada yang part-part yang dia beritahu, ada part-part yang tak beritahu. So tali gantung pun memang tali yang memang dah ada sekian lama diguna pakai dan diganti pada part-part yang tertentu. So kos dia memang tak banyak. Itu yang kita nak tengok dalam kajian ni, adakah kos itu memainkan peranan. Tapi dalam kajian-kajian luar negara, kos berkaitan kos ni memang dijadikan isu lah. Mungkin dekat sana lain dia punya pelaksanaan dia kan. So dekat Malaysia ni untuk kes-kes ni tak ada isu kos lah. Lebih banyak kos bila melibatkan penjara seumur hidup atau sepanjang hayat. Kos menjaga, lepas tu dengan kerenah dia orang lagi, benda tu. Dan saya rasa benda ni salah satunya yang menyebabkan hukuman mati ni masih whole untuk dijalankan di Malaysia. Alright. Tuan Mara, I want to introduce you to Tuan Aizat from UUMKL. Your much junior. Tuan Aizat, tolong tunjukkan muka. Beliau ada satu soalan yang luar biasa. Tuan Aizat, my favorite hero daripada UUMKL.
I see. Tuan Aizat from this one SB ni, Bukit Aman SB. Tuan Aizat, are you there? Can I see your face? Tuan Aizat? Okay, tak apa, nanti dia akan tunjukkan muka. Okay, soalan beliau adalah, dia bagi salam and also selamat petang. Soalan saya, Tuan Mara still boleh baca daripada chat box ya, ada di chat box ni. Soalan saya, adakah sesuai hukuman hudud dilaksanakan di Malaysia? Okay, hudud adalah undang-undang dalam Islam. Dalam hudud ada hukuman mati. Bermakna hukuman mati wujud dalam Islam. Adakah kumpulan yang menolak hukuman mati, menolak hukuman dalam Islam khasnya untuk orang Islam? Itu soalannya. Dia macam nak kenakan kita kan, Tuan Mara? Tak apalah. Saya jawab ikut apa yang skop yang saya ni lah. Okay. Memang dalam kajian saya pun akan terangkan berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati menerusi hukum hudud. Tapi di negara kita ni, dia tak gunakan pelaksanaan tu. So sistem penjara, sistem kehakiman, semua menggunakan undang-undang yang termaktub dengan penjajah kita punya dululah. So undang-undang yang ada, Undang-Undang Dadah 1952. So kita ikut pada cara tu. Kalau kita kena nak ubah, dia kena ada satu perubahan yang besar lah. So ada yang akan pertikaikan daripada segi penduduk Malaysia yang majmuk, okay? Yang berbilang kaum. Banyak isu sebenarnya bila kita nak cakap pasal hudud ni. Tapi setakat ni memang Islam kita refer kepada hukum ni memang kalau kes-kes yang melibatkan pengambilan nyawa, untuk mengambil nyawa akan dibalas dengan kes dengan hukuman mati. Itu memang betul lah hudud memang ada beritahu. Memang kita kata daripada perspektif Islam satu hukuman yang cantik lah. Okay? Tapi siapalah kita nak tentukan benda tu, nak pergi sorang-sorang kan, nak cakap benda tu. Kalau kerajaan sekarang ada untuk bangkitkan hal tu, akan ada kajian yang dibuat berkaitan dengan hal tu lah. So memang tak dinafikan kalau kita tengok teori dalam hukuman tu sendiri, retribution, potong tangan untuk menunjukkan bahawa keadaan kegiatan mencuri itu sebenarnya menunjukkan kepada satu bukti yang boleh masyarakat tengok bahawa hukuman itu adalah macam wujud hukuman tu ada. Selalu kita dengar saja kan, kena potong tangan. Tapi kita tak pernah tengok. Tapi bila masyarakat tengok keadaan tu, dia akan jadi satu yang menimbulkan ketakutan. Itu saya kata undang-undang yang dalam hudud ni memang cantik lah. Sebab even teori dalam kajian luar pun ada beritahu yang kata hukuman ni ada 3 elemen. Okay? 3 elemen-elemen yang penting untuk dilaksanakan dalam melaksanakan hukuman ni. Satunya kepantasan, lepas tu kepastian, lepas tu keparahan. Maknanya benda ni ada dan dia akan secara keseluruhannya efek semua orang. Okay? Kepantasan, pelaksanaan dia lah. Contoh kita tengok dalam kes di penjara, hukuman gantung sampai mati, dia laksanakan benda tu pantas. Even hakim, even doktor, even magistrate yang hadir pada waktu pelaksanaan tu kagum dengan tindakan yang dibuat oleh pihak penjara yang tengok tak ada memberi orang kata kesakitan ataupun nak apa-apa pada ni lah OKT ni. Jadi kepastian, maknanya pasti dia letak tali gantung tu untuk bagi dia mati, dia akan mati. Lepas tu parah dia, kesan dia mengambil nyawa sampai ambil nyawa orang tu. So benda ni sebenarnya menimbulkan ketakutan dan benda ni juga yang dipraktikan dalam Islam. Kita orang mencuri, kita potong tangan. Dan orang nampak keadaan potong tangan tapi bukanlah bila mencuri tu potong tangan terus. Dia akan ada part-part yang dia potong daripada istilah tangan tu. Okay? So memang satu yang baiklah hukum hudud ni, tapi
banyak benda yang perlu dikaji. Ini pendapat saya lah daripada banyak segi lah kena kaji. Okay. Right. Soalan seterusnya daripada Tuan DSP. Jadi tak puas hati ni Tuan Mara jawapan kita ni. I wish we can take him kan for the interview semua kan. Saya akan tunjukkan nanti video perjalanan Puan Gantung. Right now. Mengikut Tuan DSP ni, saya tak jelas dengan jawapan tadi. Marah ni dia ni. Right. Tuan bagi tahu atas kekangan hak asasi yang menyebabkan hukuman mati tertangguh. Okay. Yang berjumlah 1279 setakat 11 Oktober 2018. Siapa mereka NGO ni nak tangguh-tangguh? Pendukung hak asasi di Malaysia ke? Kenapa mereka ini berlaku sedangkan hukuman mati ini kenapa perkara ini berlaku sedangkan hukuman mati itu adalah telah diputuskan oleh mahkamah? Hingga mahkamah persekutuan atau setelah tidak mendapat kemampuan YDPA atau YDP negeri. Itulah Tuan, berkaitan dengan ni, pelaksanaan dia kalau yang kes yang genuine memang dia akan laksanakan. Memang tak ada apa-apa yang apa orang kata dapat menangguhkan dia orang lah. Tapi setakat tahun 2018 tu memang dia ada tangguh. So untuk 1200 ni memang kita kata pelaksanaan hak asasi manusia. Benda ni, Malaysia ni kan terkenal dengan hak asasi manusia dia. So dia ada macam perkara yang diorang dah assign, okay, bahawa diorang ni perlu ikut pada benda ni dan perlu kaji. Okay. Jadi ada part yang diorang hold. Okay. Ada 3 negara yang hold. Salah satunya adalah Malaysia yang hold pelaksanaan hukuman mati ni. Kalau kita tengok dalam internet memang diorang tak ada beritahu pun apa-apa berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati yang dibuat ke atas murder case atau apa semua. Tapi diorang beritahu ditangguhkan. So bila ditangguhkan, kita anggap benda tu ditangguhkan. Jadi isu ni dia tak kacau lah. Okay. Saya pun tak pasti sebab apa dia hide benda ni. Bila saya pun terkejut bila saya tengok penjara beritahu memang dia laksanakan hukuman mati tu, memang ada pelaksanaan hukuman mati pada awal tahun 2018. So satu yang baru juga saya nak tengok balik apa orang kata apa ini terjadi. Kenapa ada pelaksanaan murder tu, untuk kes-kes murder dia jatuhkan hukuman, untuk kes-kes dadah ditangguhkan. So selepas daripada interview yang kita buat tu, baru kita tahu keadaan yang berlaku terhadap pelaksanaan hukuman mati ni. Sebelum ni kita hanya tahu kata kita ditangguhkan. Tapi bila kita dah interview baru kita tahu. So yang tu saya kena cari maklumat lebih lanjut lagi lah berkaitan tu, kenapa ada divide dia, kenapa ada hukuman mati dilaksanakan ke atas kes-kes murder, kenapa untuk kes dadah diholdkan dulu. So, perlu ada lebih lagi lah maksudnya kajian saya kat situ. Okay, just nak tambah sedikit lagi. Right, izinkan saya tambah sedikit Tuan Mara. Macam ni tuan-tuan, pelaksanaan tadi we keep telling 1279 sehingga 2018 tu kan. Pelaksanaan tu bukan sahaja disahkan daripada mainan politik ataupun disahkan daripada NGO. Kita kena faham naluri empati dan simpati pihak-pihak yang terlibat di Malaysia. Selalunya benda ini barang tu akan disahkan atau diputuskan oleh majlis-majlis diraja yang dipertandahkan juga. So bila Agong dia pun ada perasaan, dia tidak mahu buat pada bulan-bulan tertentu, contohnya bulan puasa, bulan raya. So Malaysia ni terkenal dengan pelbagai perayaan. Jadi dia tak buat masa bulan Chinese New Year, Hari Raya Puasa. Hari Raya Puasa kat sana dah Ramadan 1 bulan. Lepas tu Syawal dah 2
bulan. So kat sana dah Chinese New Year, hari raya dah 2 bulan. Lepas tu masa hari raya haji pun dia tak buat, masa Deepawali pun dia tak buat. So there itself 5 months gone. And then mungkin bulan 8 tu Merdeka, that also he will be considered he doesn't want to do. So we only have another 5 months to conduct all this. So 5 months tu kita kena tengok cuti, public holiday, availability of the pegawai khas yang menjalankan hukuman, all those stuff. Kita cuma ada 10 orang yang betul-betul well trained dalam benda ini. So that takes us actually melaksanakan benda ini, the whole scenario, melambatkan melaksanakan benda ini. So maksimum mengikut perbincangan dan temu ramah kami dapat maksimum dalam setahun tak lebih daripada 20 yang dijatuhkan hukuman gantung. Because not only desakan daripada NGO dan juga mainan politik, it also the capacity yang kita ada, cara kita nak kendalikan. And ada satu soalan tadi yang tanya, siapa tanya tentang emosi. Apa kita kalau simpan mereka lama, dia tak rasa psychologically, dia tak rasa terbeban ke, terganggu ke kan. If you remember kes Botak Chin dulu, dia memberontak. I don't know what is your age saya pun saya tak pasti, tapi dia ada artikel memang Botak Chin memberontak. Bila dia dah jatuhkan hukuman gantung sehingga mati tu, dia tak digantung-gantung, dia memberontak, dia rayu appeal balik ke mahkamah, dia nak dijatuhkan hukuman mati sekarang juga, dia kata. Sebab apa? Dia kata emosi yang duduk dalam tu untuk menanti hukuman gantung tu, dia tak tahan, dia kata. Alright? So sometimes when people say kan, macam kami lah nak pergi interview BA, dia kata jangan, nanti kami dah prepare dia BA ni banduan akhir. Nanti bila kita temu ramah semua dia ganggu emosi dia. Tapi the more we keep them along, emosi dia, bayangkan kita sendiri duduk dalam tu, we are counting our days and we are thinking next week kat, this week kat. Tapi BA ni dia tahu bila dia dipindahkan, dia hanya 3 negeri ya Tuan Mara, penjara Sungai Buloh, penjara Kajang and KB. Taiping. Taiping. 3 tempat ni sahaja melaksanakan hukuman gantung. Walaupun negeri-negeri lain dia ada chamber. Chamber maksudnya tempat menjalankan hukuman mati. That is another reason also kenapa kita tak cepat dan tak kerap ataupun menjalankan hukuman mati ni. Contohnya macam di Kelantan, Sultan Kelantan memang walaupun dia ada chamber tapi dia tak nak hukuman gantung dijalankan di negeri dia. So these are the things that it's more on empathy and sympathy, macam rasa kemanusiaan sikit. Benda-benda itu bila kita consider itu yang melambatkan proses. I agree that penjenayah ini membunuh orang. So shall we consider for them, right? I agree with that totally, you know. But what to do, kita ini yang ni melibatkan ramai pihak. So kita kena hormat keputusan masing-masing, terutamanya keputusan Majlis-Majlis Diraja dan Sultan. Right? So correct me if I'm wrong Tuan Mara ya dalam hal ini. Okay. Now soalan seterusnya, penderma organ. Sepanjang kajian, ada tak banduan yang dihukum mati untuk menderma organ mereka? Oh, we didn't ask that question actually. I'm so sorry. Ya, tak ada dalam temu ramah waktu tu lah. Setakat ni yang dia beritahu bahawa setelah hukuman dijalankan, semua urusan berkaitan dengan pengurusan jenazah akan dibawa oleh mereka sendiri dan diserahkan kepada keluarga yang dikenakan banduan tu lah. Alright, okay. And then also cara dia bila Tuan Rizalma cerita macam mana bahawa waktu saya sendiri, saya yang kata dia ni bunuh orang, terutamanya kes rogol. Yang tu yang Tuan Rizalma pun kata yang rogol kanak-kanak, yang rogol wanita, lepas dah rogol dia wanita tu dah mati, mayat tu digunakan untuk sumbat, you know,
macam-macam. Benda-benda macam tu kita tak timbangkan actually, memang hukuman mati, right? Tapi bila dia cara cerita tu macam mana dia bawa daripada sel masuk ke hukuman gantung, memang tersebab lah bila dia cerita tu Saya sendiri rasa macam I already put myself in that situation. So when you are bringing, tapi luckily dia top up dengan perkataan terakhir tu, dia kata dia ni bunuh orang ni. Adakah adil? Bagaimana perasaan keluarga mangsa yang dah mati tu bila orang-orang ini kita bebaskan atau kita turunkan hukuman yang diberikan. Okay, so it makes sense actually. Cuma kita dah sign di bawah salah satu negara di bawah PBB. So we need to consider all this. Kalau ikutkan personal, memanglah kita nak. But this is entire of pemerintahan. And it's connecting about ekonomi dunia juga. It's a collaboration between semua negara. Jadi kita tak boleh nak have this Hitler kind of situation. Kita kena macam soft sikit dalam kita punya keputusan. Tapi kita memang setia dengan keputusan kita. Tapi cara approach tu kita kena convince dunia dekat luar tu because they are the economy holder of us. Dia adalah investors kita juga. Right? That's what the whole scenario that I saw. I agree, memang confirm yang masalah mangsa mati itu memang tetap dijalankan hukuman mati. Okay, kecuali genuine cases like Tuan Mara said, jika kes tu ada satu contoh kes tu dia kata yang kes di mana lelaki ini bunuh seseorang sebab dia mempergunakan isteri dan anaknya. Okay, bila polis masuk pun polis tak dapat nak imagine because bila dah bunuh dia ambil jantung dia letak dekat dada atau bahu dia. The scenario was too horrible, but he is a very nice man. He's a ustad Tuan Mara if not mistaken. Yeah. He's a ustad. Katakan. The geram that he cannot take it because isteri dan anak dia dipermainkan. So that case after sometimes pegawai penjara did bring up to the board. Board maksudnya majlis-majlis diraja dan majlis-majlis diraja mempertimbangkan kes itu. Dia akan tengok jalan cerita. Okay, that is a genuine case and dia mempertimbangkan. So benda-benda macam tu lah we need to consider. So we give time for the OKT to appeal and we come up to the final decisions. Kita tak macam Singapore and Thailand. Okay, once you sentenced, okay pak, terus. Sebelum kita hantar surat rayuan dia dah dijatuhkan hukuman gantung. Okay, so while you're typing some other messages, let me share with you this audio of macam mana hukuman hukuman gantung dijalankan. Ada ditunjukkan dalam satu movie ni Okay, let's see. Di India also awal pagi if you see.
Ini adalah bacaan hukuman dia. Right? Kita pun akan bacakan begitu. Tuan tengok hukuman ini telah dirakam. Ada orang akan rakam. Okay? Nanti kita akan bincangkan tentang the entire thing. Malaysia pun kita akan tunggu seketika ya. Berapa jam Tuan Mara kita akan tunggu? Untuk Mengesahkan kematian. Kita tunggu dalam 30 minutes. Okay, once again. 20 minit. 20 minit. Can you see this is the escort. Di Malaysia pun kita ada bantuan daripada polis semua menunggu di luar penjara terutamanya bagi kes-kes, contohnya kes yang Mona Effendi itu kan. Sebab kita tidak mahu gangguan daripada NGO dan juga daripada masyarakat penyokong-penyokong ni lah.
Okay, these are the patung yang dia akan buat sebiji macam BA tadi dengan berat dia naik sutra. Dia akan cuba beberapa kali sebelum hukuman dilaksanakan pada BA tersebut mengikut movie ni sebab negara India pada masa itu memang dia tidak galakkan hukuman gantung. Jadi lama mereka tidak menjalankan hukuman gantung. So tempat-tempat semua tu dia akan macam semak lah. So for khas untuk hukuman ini dia akan rebuild balik tempat tu. Right? Okay, so you can watch this movie later. Alright, any question? So far, any question? Any question so far? Betul, berkaitan dengan tadi yang tuan ni tanya tu, siapa 1279 tu kan tadi saya ada baca dalam chat box tu. 1279 tu memang penjenayah yang memang orang kata penjenayah yang kita duk tangkap ni lah. Okay, yang dia kenakan hukuman pelaksanaan hukuman mati. Tapi masalahnya kita ni ada suakam, ada apa-apa semua yang kadang-kadang kita polis sendiri pun tak mampu nak lawan suakam, kan? Kita kadang-kadang cakap kita tak mampu juga nak lawan dia orang. So Malaysia sendiri pada 2018 kerajaan yang baru telah meletakkan moratorium atas hukuman dan kemudiannya dia bagi komitmen. Dia kata untuk menghapuskan hukuman mati. Tu pasal agensi luar, contohnya Amnesty International yang mana yang memperjuangkan kes-kes berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati ni, dia push kerajaan kita. Itu pasal kita kena ikut lah waktu tu. That's why sejak Julai 2018 lepas pentadbiran kerajaan baru, pelaksanaan hukuman mati ni di-stopkan buat sementara menunggu perbahasan dan perbincangan untuk tindakan seterusnya. So kita ni banyak desakan daripada luar. Bukan nak kata yang kena 1279 tu pendukung kepada hak asasi manusia. That's why kita kena tengok balik sebab-sebab apa semua. Dan kerajaan juga kalau tak silap dalam tahun lepas dia dah mula untuk buat kajian berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap meneruskan ataupun memasukkan hukuman mati. Saya rasa soalan dia pun ada berlegar di internet. Boleh tengoklah pada tu. Tapi saya tak pasti sejauh mana kajian tu dibuat sebab kerajaan pun dah bertukar sekarang. So tak tahu apa dia punya impact ataupun persetujuan yang ada time tu lah yang diorang dapat. Okay. Okay, any question? Tadi kan dia ada ambil video, right? Okay, let me tell you, video itu untuk ditunjukkan bahawa hukuman gantung dilaksanakan seperti mana yang tertera. Kan dia ada SOP untuk menjalankan hukuman gantung. Jadi kita tidak mahu nanti besok NGO ke masyarakat ke dia menuduh kerajaan, PDRM ataupun Jabatan Penjara that kita telah menganiayai. Bila kita tengok sekarang pun yang war, peperangan di antara India dengan China tu pun bila kita tengok dia merakam. So banyak video-video yang saya dapat bagaimana soldier-soldier ini cuba menghalang macam China bagaimana nak menghalang India daripada masuk dan India macam mana menghalang China daripada masuk. Dia rakam, ada dia punya soldier itu memang tukang ambil gambar atau tukang ambil video sahaja. This is because PBB dia tak nak keganasan, menggunakan force, pukul atau tembakan atau senapang. In that case, you can see some videos they just use bahu, you know. Macam dia gaduh macam tu, tolak macam tu aja. There is no kejam atau violent in that. So that's another reason why the video has taken to prove that hukuman telah dijalankan seperti mana SOP tertera dan kita tidak guna SOP masing-masing. Alright? Any question? Any question? Kalau kita tengok dalam movie ni pun saya tengok
hukuman dijalankan awal pagi tu. Sebab banduan lain tengah tidur kan. I think most of the country is 5:30 to 6:30 I think lah. Any question? Any question? Semua dah sedih Tak ada question doktor. Di Malaysia juga ambil video. Di mana disimpan rakaman itu? Siapa yang bolehkan lihat video tu? Okay, the video has taken for purpose petugas atau kerajaan ini. Video itu akan tertera jika ada isu sahaja. This is not for memaparkan atau menjadikan satu awareness. Itu adalah satu bukti kita nak tunjukkan jika ada orang tuduh kita bahawa okey, hukuman gantung ni dilakukan contohnya ada misunderstanding ataupun ada infection ke atas selepas hukuman mati tu kan, BA tu bila dah jalankan hukuman mati, bila hantar pada family members mungkin nak file case, mungkin kita menganiaya BA itu sebelum hukuman gantung dijalankan. So all that to show that the video is the only one and only benda yang macam evidence. Masa itulah video itu akan dipergunakan. Selain itu, the video is not for paparan ataupun awareness to the society. No, the video is to show that kita menjalankan hukuman itu mengikut SOP kerajaan. Right. Yes, Tuan Magis. Tuan Magis, did you ask any question? No doktor, no. Okay, Tuan Mara, if you see Tuan Aizat ada satu soalan ni, kenapa Malaysia tidak buat hukuman mati berdasarkan suntikan maut seperti di US? Kurang kejam atau sekiranya Tuan ada maklumat boleh diterangkan? Suntikan. Untuk berkaitan dengan tu, memang undang-undang yang kita dah jalankan sebelum ni memang kita buat hukuman gantung. So dia kata memang itu saja hukuman yang sesuai untuk dilaksanakan di Malaysia ni lah. Waktu tu kita ikut daripada apa yang saya tanya pada interview pada pegawai penjara tu, ini memang dah hukuman ni memang ditetapkan waktu mula-mula sekali undang-undang tu dibawa daripada British lah kepada Malaysia. So even pelaksanaan hukuman gantung ni pun orang luar datang ke Malaysia dan belajar daripada pegawai tugas khas ni untuk melaksanakan hukuman gantung yang betul-betul perfect. Ada yang daripada luar yang datang, tak silap saya lupa berkaitan dengan negara mana. Dia salah satu daripada negara Arab. Setiap kali digantung, kepala mesti putus daripada badan. So dia orang tak dapat perfect punya kiraan untuk melaksanakan hukuman gantung tu. Jadi orang datang ke Malaysia dan belajar dengan orang kat Malaysia daripada pegawai tugas khas ni, dan sampai sekarang dia orang still keep hantar orang untuk belajar berkaitan dengan pelaksanaan hukuman gantung ni. So kenapa dia orang tak ganti kepada hukuman suntikan atau hukuman selain daripada hukuman gantung, saya rasa memang dia orang dah stick pada hukuman tu, dan itu adalah hukuman yang paling mudah dijalankan seperti mana yang dimaklumkan oleh pegawai tugas khas tersebut. Okay, Tuan Aizat dia ada satu soalan suntikan maut. Kita dah jawab kan? Right. Anyway, memang gambar tadi pun banduan akhir itu dia akan tanya dia ditembak sehingga mati, dia tak nak hukuman gantung. Tapi dia terpulang pada pilihan kerajaan tersebut. Kerajaan di bawah hukuman mati ni ada beberapa cara teknik yang kita boleh jalankan untuk menjalankan hukuman mati. Contohnya electrical chair, tembak sehingga mati, hukuman gantung dan etc. So bila kita tengok banyak-banyak hukuman macam ni, I think hukuman mati is more on humanitarian ground, berperi kemanusiaan sikit compared to electrical chair and also yang tembak sehingga mati itu.
So terpulang pada negara itu yang mana, teknik mana yang dipilih. Walaupun BA minta, tapi kita kena tengok SOP kita. Alright? Dia kata suntikan maut kurang kejam. Well, there is a reason why we choose all this lah. Okay, dia ada SOP dia. Bagi Tuan Aizad, are you trying to say that hukuman mati ini kejam? And suntikan maut ini kurang kejam? For me, both are the same. Sebab I think also this is, bila suntikan dia melibatkan medical. Hukuman perlu dijalankan oleh enforcement, uniform. So bila suntikan-suntikan ni, I don't think so, ataupun kita perlu train uniform kita atau kita kena rekrut seorang MBBS and train in uniform body. Seperti mana di askar, camp askar ni ada doktor di askar kan. So he is the one can do it. You and me cannot do it, although kita pegawai khas untuk lantikan untuk SOP hukuman gantung ni. And also like medical board, are they willing to agree with this? Sebab medical board is like they are more to save the life, not kill the life. Maybe they don't want to involve in this maybe. There's another reason why we don't want to choose all that. And ubat itu how far kita nak pastikan bahawa bila dah suntik dia akan mati. It's secondary question again. Contohnya macam tadi hukuman gantung, memang satu patung itu disediakan dia akan test beberapa kali supaya bila hukuman dilaksanakan tidak akan berlaku kesilapan. Kalau suntikan dengan siapa kita nak test? Bila kita test, don't you think that is tidak berperi kemanusiaan, kita membunuh beberapa ekor binatang demi untuk menjalankan satu hukuman gantung. You know, these are the things we need to consider lah, right? Okay, Tuan Magis. Adakah banduan yang sedang menunggu untuk hukuman mati mereka berkebebasan atau keistimewaan lain semasa berada di penjara berbanding banduan kes-kes lain? Tuan Mara Effendi. Tuan Mara Effendi there? Tuan Mara? Okay, maybe his line is something problem. Okay, let me answer. Di penjara kita layan semua sama. Cuma kita tempatkan sel itu khas untuk BA. Kita asingkan BA daripada sentencing and remander. Okay. And sebab kita asingkan sebab apa? Bukan kita nak saja penalize atau discriminate. Sebab dia punya aggression level tu lain. Dia punya emosi tu sedang menunggu hukuman gantung tu lain. Jadi kita tidak mempunyai kapasiti kaki tangan untuk kontrol the emotion pergolakan di antara penghuni penjara. So that's another reason why kita asingkan mereka, tapi the privileges, apa yang dia tanya, keperluan dia memang kita bagi. Dan ada banyak pihak di luar dia tertanya betul ke bila banduan akhir ni bila dia minta apa pun kita bagi. Kita bagi pada hari itu. Besok dia nak dijalankan hukuman mati, hari ni kita tanya what do you want to eat, those kind of thing lah. And pada hari ini contohnya besok Jumaat dah tetap dah dia dijalankan hukuman gantung, hari Khamis tu kita dah jemput ahli keluarga dia untuk datang melawat dia. So hari Khamis tu the whole day he or she will be with ahli keluarga itu. So ahli keluarga bawa lah masakan yang dia suka. So di banduan akhir tu dia dah tahu kita akan pisahkan di mana-mana penjara dia ada, walaupun Perlis ke, Alostar ke, Kelantan ke. Bila kita nak pindah dia ke Kajang ataupun ke Taiping atau something, bila dia dipindahkan sahaja, dia dah tahu dah memang kita nak jalankan hukuman gantung. And kita akan pindahkan dia 7 hari sebelum tarikh tersebut. And then bila hari Khamis tu, dia ditanya what you want to eat,
And then apa yang anda nak rasa bercakap, siapa anda nak tengok, and then kita dah hadapkan dia tengok family members dia. Masa tu dia dah tahu dah keesokan hari dia memang hukuman dia lah. So they are well prepared actually. Okay. Ada soalan ni Tuan Mara Effendi. Ada yang menyatakan bahawa ada kesilapan mahkamah dalam menjatuhkan hukuman mati. Adakah kajian Tuan merangkumi hal miscarriage of justice ini? I don't think so we are looking into miscarriages justice into Tuan Mara Effendi punya kajian. It's more on perception of moratorium ataupun menjalankan hukuman mati atau tidak. That's all. We are not looking into miscarriages of justice. However, bagi pendapat saya di Malaysia ini dia mengambil masa yang sangat lama untuk melaksanakan hukuman gantung tersebut. So if even miscarriages, they have ample of time to fight in the court, rayuan and etc. Satu. Kedua, bila hakim nak jatuhkan hukuman gantung sehingga mati ni, I don't think so dia akan simply buat kesilapan. Memang dia akan really study the case thoroughly, and benda ini akan di-endorse oleh board. Board khas itu adalah majlis-majlis raja. Am I right, Tuan Mara? Betul, betul. Sorry tadi terputus, Betty nak habis. Ya. So, memang apa yang diberitahu oleh pegawai tugas khas tu, dia maklum kata memang kes tu genuine. Dia sebab kita akan lalui banyak tapisan, banyak sampai ke board, sampailah dibatah balik ke Mahkamah Tinggi untuk jatuhkan hukuman, untuk beri tarikh pelaksanaan. So memang tak akan ada masalah daripada segi salah keadilan jenayah tu, salah jatuh hukum atau apa-apa. Memang tak wujudlah benda tu. Sebab kita sendiri tahu, contohnya dalam PDRM, kita dah tahu dah macam mana kita cari bukti, macam mana kita nak dakwa orang. Kita nak jumpa DPP pun kadang-kadang kita kena hambat. So nak dapatkan kes yang genuine tu, bila kita pergi bicara, kalau silap kes buang. So tak, untuk hakim menjatuhkan hukuman mati pada seseorang pesalah, memang banyak benda yang kena tengok. Dia tak macam dengan luar negara punya sistem. So sistem negara kita sendiri faham daripada apa pengalaman saya dan juga daripada rakaman interview yang saya buat dengan pegawai penjara tu. Dia maklum memang takkan wujud masalah dari segi masalah salah hukum ke atas banduan-banduan ni lah. Okay. Tuan Mara dah lama bersama kita ni. Any other question? Any other question? Tak ada soalan? Semua rasa sedih kan bila dah tengok movie tu kan? Masa Tuan Rizal Maci tu pun saya pun tersebab. Memang macam nak menangis. Tapi when fikir balik yang dia buat dekat orang, yang dia bunuh orang, dia rebut budak mati. And what is the justice we're going to give it to the family kan? Then I'm okay already. It's up to you again how you look at the case. Okay? Any other question before I send Tuan Mara to the lobby? No. Saya kena berterima kasih sangat-sangat pada Tuan Mara. Every time Saturday saya jemput dia, dia masuk. Walaupun bukan kelas dia kan, dia masuk kan. Yes, Tuan Fairuz. No, everything clear. Already clear? Tuan Azim hantar apa ni kes-kes ni, link ni apa nak bincang? Because if I open nanti takut line terputus. Silap pula dia kata. Ni mesti tengah mengumpat tentang kita Tuan Mara. Tak apa. Kita justify nanti dalam thesis kita. You don't, again, I'm telling this, selalunya saya beritahu macam ni. We don't feel it jika benda itu tidak berlaku pada ahli keluarga kita. Memang kita tak mendoakan
orang kata, oh it's not your family member dihukum gantung kan. At the same time saya jawab, and also it's not my family member yang dianiayai. Okay, how do I feel kalau adik saya atau anak saya dirugul dan dibunuh macam tu? Baby baru lahir, budak 2 tahun, 3 tahun, you know. Feel like so kita simpan dia, bagi dia makan minum itu sudah cukup bagus itu. You know? We're following the SOP. Okay. Any other question? Tuan Hafiz, semua senyap Tuan Marah selepas video tu. Semua sedih kan? Ini baru tengok video. Kalau you duduk dalam tu, Kita tengok video. kalau you duduk dalam tu, how do you feel? Satu-satunya benda yang saya tak explore sebagai correctional academician adalah tentang pembunuhan akhir dan hukuman mati. Memang saya tidak digalakkan dan selalunya pegawai penjara sangat sayang pada saya. Jadi apa saya minta saya dapat tau. Memang saya dapat. Dia akan ajar saya. Because in 2009, wanita nak masuk dalam penjara buat kajian ni memang tak ada lah. Memang orang takut lah. Dia ada banyak mitos tau. Ada pengkaji masuk wanita daripada UPM apa tadi, rogol lah, apalah. Oh, this is very good. You know, anda masuk penjara pun, you know, di escort dan mereka di dalam sel, you know, all the stuff. Memang SOP dijaga. Saya tak tahu lah macam mana cerita-cerita mitos ni keluar, you know. However, tujuan saya tidak dibenarkan adalah it's more on gangguan emosi. Saya di-stop daripada melihat, saya hanya melihat sebatan 1 row 5 maksimum. Itu sahaja. Saya pernah tengok live. Oh, teringin nak tengok live. Apa dia? Teringin nak tengok live. Teringin nak tengok live? Kalau polis dia tak benarkan lah. Tengok live polis tak benarkan masuk penjara pun. Kan? Tapi tak ada apalah. Kalau merotan ni, masa saya tengok live tu memang berdarah. Tapi kalau macam ada wanita yang tak boleh tengok darah-darah tu memang dia bagi tahu saya, dia kata doktor janji jangan pengsan, jangan jerit. Ni wanita ni lemah dia kata. Sebab tu kami tak nak bawa masuk wanita. Saya kata pengarah penjara, tolonglah saya takkan buat kedua-dua perkara tu. Saya akan duduk diam sahaja. So bila saya menyaksikan apa pelaksanaan hukuman tersebut, memang terjerit. Memang terjerit. Kan? Tapi rupanya not SW Tuan Mara yang jerit. Yang jerit itu adalah magistrat yang hadir hari itu. Ada 2 wanita aja dalam bilik itu. Satu saya dan lagi satu magistrat. Magistrat itu yang jerit. Bukan saya. Okay. So and then after that they say kalau gantung tak payahlah doktor, tak payahlah. Doktor tengok movie, doktor tengok dalam YouTube dah lah, tak payah. They say the emotion of entering the whole scenario is different, dia kata. Macam tadi kan, yang gambar tadi you tengok, dia punya pelaksana tadi yang menjalankan hukuman gantung tu, he will turn into depression after that. You tengok, dia akan jadi tidak waras, tertekan dan jadi macam gila sikit. You should see the movie. It's a beautiful movie. Alright, any question for Tuan Mara Effendi? We're going to send him off. Kesian dia masuk 3.30 dan 5.30 ni. 2 jam dia bersama kita. No question? So far so good, doctor. No question from Tuan Magis. Alright. Tuan Mara Effendi, bagi kelas seminar in correction batch keberapa ni saya pun tak tahu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan kesudian anda untuk berkongsi pengalaman dan juga temu ramah kita tempoh hari. Tuan Mara tadi dia bimbang bahawa kelas akan merungut atau kata selalu kacau you all aja masuk kelas ni, minta-minta Dr. Sarah sayang kat Tuan Mara kan. Selalu aja Tuan Mara, dia bimbang tadi.
Kita kata no, anda adalah penceramah jemputan bagi kelas ni hari ini. And we're going to share all this because Tuan Rizal mah dia tak nak buat Webex. We wanted to invite him direct from his mouth kan. Dia tak nak all this Webex sebab dia takut benda ini akan di video tapekan atau audio tapekan. So dia ada rahsia-rahsia kerajaan yang macam dia tak nak lah kan share. Nanti takut kita masuk dalam YouTube link, orang akan menyalah interpret, salah tafsir dan menyalahgunakan fakta yang kita bincangkan. Ada message daripada Tuan Magis. Nanti SEM depan or in future kami pula doktor. Oh, jadi penceramah jemputan. Well, I only invite something betul-betul. Saya tak invite something jalanan. Sorry you. Okay, anyway. Thank you Tuan Mara Effendi. Are you there? I want to send you to lobby with red carpet. Jangan keluar sendiri. Alamak, tidak keluar sendiri. Line dia putus tadi. Tersebab saya ni. Saya ni. Saya tak dapat hantar bakal penceramah saya ni. Bakal dan penceramah. Tak apalah, nanti saya jumpa dia asing, saya belanja dia. Okay. Alright. Now, class, if you see Tuan Mara Effendi comes in again, you just alert me I think he's done go. Dia punya mobile pun low bat tadi. So, that's the whole scenario of bagaimana kita treat kita jalankan hukuman gantung dan juga BA banduan akhir. And banduan akhir ni ada juga soalan-soalan yang saya tanya macam, pernah tak kita hantar banduan akhir ni ke negara, contohnya yang dari luar negara kan? Pernah tak kita hantar dia ke luar negara untuk negara dia menjalankan hukuman gantung? Bagi hukuman gantung so far in Malaysia kita tak. Kita panggil transfer of prisoner lah, TOP. Right? Bagi hukuman gantung tidak, kita tak transfer. Kedua, bagi penghuni-penghuni penjara yang luar negara ini, sebelum hukuman gantung ini dijalankan memang kita contact embassy, suruh embassy contact the family members. Benda ini akan dilakukan, dia mengambil masa lah 2-3 bulan sebelum tu kita dah mula contact the embassy and so on. But negara-negara yang miskin seperti Nigeria and etc., dia pernah wujud kes-kes yang tak claim body sampai beberapa tahun. Bila pegawai khas ni, bila hospital dia kata, oh tuan body ni lama ni tak ada orang claim, datang tengok kan. Dia kata terkejut bila dia tengok body tu macam dia kata 2 tahun ke 3 tahun body tu memang orang tu besar. Nigeria kan besar kan. Body tu memang disimpan dalam yang bilik frozen tu. Tapi dia dah kecut tau, dia dah kecut. Yang membesar dia adalah rambut dan kuku. Memang nampak macam Firaun. Okay. So rupa-rupanya bila kita dah mati, dua benda ini masih hidup. Rambut dan kuku. I don't think so it's hidup. Tapi dia mempergunakan zat yang ada dalam tubuh ini untuk membesar. Bila zat itu terbantur atau terhenti, maka benda itu pun akan terhenti. Okay. So cerita-cerita yang kita tengok Firaun tu betul lah kan. Rambut panjang, kuku ni. So always I tell my friend, orang kata this is grandmother story. Adalah cerita-cerita nenek moyang kita cakap dulu masa sebelum kita tidur kan. Well, I used to say kalau tak ada benda yang wujud, people will never talk about it. We are living museum. We are living and moving museum. Daripada buku-buku. Memang kami tulis buku, tapi buku itu boleh dihapuskan atau just to destroy the book. But you and me is the living library. We move. And the stories come from one and another, and one day it will reach the generasi akan datang, and generasi mana ada grandmother story. But for me, the grandmother stories, it could be a real story, right? Any question? Oh, Tuan Mara Effendi came back. Hello Tuan Mara Effendi, penceramah kita. Hello. Sorry, bateri habis dah, nak habis dah bateri. Yeah, alright. Sorry Tuan Mara.
all of us wished thank you, and we appreciated your kind time that spent together with us. Terima kasih ribuan. Terima kasih diucapkan atas kesudian dan sanggup kongsi meluangkan masa yang banyak. Kerja Tuan Mara nak habiskan internship, nak habiskan dia punya kertas projek tu. Saya suruh dia tulis tediously. Kalau 500 pages lah, tak apa, I sponsor dia punya kertas untuk print. Tapi tulis in detail. He has a lot of things to be done, and saya tak benarkan dia extend juga. But still when I say, please share kan, he willing to come, I appreciate this. Saya suka dekat Tuan Mara and also Tuan Aizat ni seorang lagi dekat KL ni because of the initiative. Both of them, the initiative to know, you know, is, yeah. Dalam 100 polis yang saya tahu ni, saya tak salahkan kalau anda upah orang buat no. That's fine. Tapi dalam 100 ni sekurang-kurangnya akan ada 2 orang yang betul-betul nak belajar. So I really appreciate this kind of people, and when I go with Tuan Mara, I got a platform to learn as well. Sebab ada benda yang kami tak belajar juga. So along the teaching period ni, dia belajar bersama-sama. There is nothing that I know better and you know less. In fact, in like correctional and PDRM, you know better than us. Okay, a lot of things my correctional officers ajar saya untuk buat. Katanya tulis laporan, tulis gini-gini, doktor buat gini-gini, kan? So anda lagi mahir. Kita sambil belajar. Anyway, Tuan Mara, do you want to have last word for this group? Terima kasih Doktor. Terima kasih pada tuan-tuan. Viva bagi saya lah, sebab master tak Viva. So master yang kita ambil ni tak ada Viva. Kecuali kalau master in research mungkin ada Viva. So apa yang tuan-tuan perempuan tanya saya, semua tu akan saya masukkan. Saya akan cuba lengkapkan sebab macam yang doktor beritahu, apa yang kajian saya ni masih lagi pada tahap awal. Pada tahap kita baru jumpa beberapa pensyarah, beberapa individu penting yang kita nak dapatkan data. Betul tak data yang kita dapat dari internet? Betul tak dapat daripada kajian yang luar? Sebab tak banyak kajian berkaitan hukuman mati yang kita boleh dapat di Malaysia. Banyak kajian daripada luar. Itu sebab apa yang kita dapat ni kita kena tallykan betul-betul. Saya akan buat interview dengan pihak PDRM, bahagian naziran Kertas Siasatan, DPP, tengok pada stage-stage yang tertentu lagi untuk dapatkan maklumat. Sebelum ni, kajian ni melibatkan hanya kuantitatif. Maknanya saya edarkan kuesioner, tapi disebabkan saya punya supervisor Dr. Sarala, saya kena buat mixed mode. That's why dia agak ni sikit lah. Tapi saya dah nak habis pengurusan kes, dan selepas pengurusan kes saya akan teruskan ni, dan apa yang tuan-tuan bagi pada saya, tanya saya, akan saya masukkan dalam kajian saya. InsyaAllah saya cuba sedaya upaya untuk masukkan lah. Terima kasih banyak-banyak di atas apa yang tuan-tuan, puan-puan berikan pada saya hari ini. Sorry sebab ambil masa. Saya menyusahkan tuan ke? Tak lah. Sebab supervisor saya Dr. Sarala. What does that mean? Sebab siapa-siapa saja yang ambil dengan yang supervisor Dr. Sarala, dia akan levelkan tuan-tuan, puan-puan dengan level dia. Bukan, maksudnya bukan yang biasa-biasalah. So, dia akan letak kita tu pada level dia lah. Maknanya apa yang dia nak, itu yang kita kena buat. So, sebenarnya saya banyak yang belajar daripada dia, daripada SEM 1 sampailah sekarang. Terima kasih banyak pada Dr. Sarala dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Sorry ambil masa tuan-tuan dan puan-puan dalam kelas ni. Ribuan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Tuan Mara. Thank you ya Tuan. In future kalau dah jadi master dalam benda-benda ini, saya akan jemput juga setiap kelas saya. Kita juga bagi. Tak kisah, you know. Alright, okay. Thank you very much. Come, I take you to the lobby with red carpet. Okay, terima kasih semua.